Assalamualaikum dan hai semua. Saya Aisyah Nabila binti Taifur, graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Utara Malaysia. InsyaAllah pada video kali ini saya akan kongsikan kepada anda semua mengenai kisah kejayaan saya selaku penerima anugerah pelajaran diraja. Anugerah ini merupakan anugerah tertinggi yang pernah saya kecapi setakat ini, selain daripada pernah menjadi anggota Majlis Perwakilan Kanak-Kanak Malaysia dan juga mengikuti program pertukaran pelajar ke Jepun selama 2 minggu. Anugerah ini sangat membanggakan bagi saya kerana daripada 2,000 orang pelajar pengambilan tahun 2016-2017, saya dipilih sebagai salah seorang penerima anugerah tersebut. Jadi, jom saya bawa anda ikuti kisah kejayaan saya. Kisah saya bermula di SMK Hamzah. Saya merupakan pelajar aliran sains dan juga merupakan timbalan ketua pengawas sekolah. Saya mendapat keputusan 7A, 2B dalam SPM. Berbekalkan keputusan tersebut, saya melanjutkan pelajaran ke asasi pengurusan di Universiti Utara Malaysia. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa saya memilih asasi pengurusan? Jawapan saya mudah, kerana saya tahu apa yang saya inginkan, iaitu menyambung legasi arwah ayah saya, Tuan Haji Taifur Mahidin, sebagai seorang kaunselor cemerlang. Ketika belajar di asasi, awalnya agak sukar kerana saya perlu belajar subjek yang sangat asing bagi diri saya, iaitu accounting, business, filosofi dan law. Ada ketika saya menangis, mengeluh dan nak saja berhenti. Namun, saya tak putus harapan dan tetap bertahan hingga ke akhir. Alhamdulillah, saya berjaya menamatkan pekerjaan asasi dengan PNGK 3.95. Tidak berhenti di situ, saya kemudian meneruskan impian saya dengan mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Selama 7 semester di UUM dan 1 semester di Jakarta, Indonesia, banyak pengetahuan, pengalaman dan pengajaran yang saya perolehi. Ketika di UUM, saya aktif dalam pelbagai aktiviti persatuan dan program. Antaranya, saya dilantik sebagai timbalan Setiausaha Persatuan Pengurusan Pendidikan, dan di bawah persatuan tersebut juga saya melibatkan diri dalam pelbagai program sebagai ahli jawatankuasa, pengarah program dan kadang-kadang sebagai setiausaha program. Selain daripada itu, saya juga aktif sebagai sekretariat budaya dan pengacara majlis. Di bawah Pusat Budaya dan Seni UUM, saya belajar untuk menguruskan sesuatu majlis dan bagaimana untuk membina keyakinan diri untuk bercakap di khalayak ramai. Saya nak tunjuk klip saya mengacara majlis. Tengoklah. Anugerah ini diberikan untuk menghargai Betul tu, saya kat belakang ni. Itu klip mengacara majlis. Sekarang cerita ke Indonesia. Pengalaman saya di Indonesia sangatlah istimewa. Di sini saya berkesempatan untuk mengalami sendiri suasana pembelajaran di Indonesia. Dan mestilah ambil peluang sama untuk mengembara di negara orang kan. So saya pergilah ke Jogja dan juga Bandung. Pastinya kesemua itu menyumbang kepada siapa saya sekarang. Walau bagaimanapun, saya juga tidak melupakan tanggungjawab utama saya sebagai seorang mahasiswa, iaitu belajar. Alhamdulillah, saya berjaya mendapatkan anugerah dekan pada setiap semester walau sesibuk mana pun saya. Dan saya juga bergraduasi dengan PNGK kelas pertama 3.95. Sekaligus, saya dianugerahkan sebagai penerima anugerah pelajaran diraja, penerima pingat emas Naib Chancellor dan penerima anugerah timbalan Naib Chancellor bagi Majlis Convocation UUM kali ke-33. Itulah seringkas mengenai kisah perjalanan kejayaan saya. Pastinya ada jatuh dan bangun, ada sukar dan pahit, namun manisnya juga terselit. Dan Alhamdulillah segalanya membuahkan hasil. Usaha pengorbanan saya selama ini menunjukkan hasil yang sangat lumayan dan berbaloi. Bagi saya sendiri adalah sangat penting untuk kita lakukan yang terbaik dan buat sehabis baik mungkin yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita, tak kiralah akademik maupun bukan, kerana seperti mana pepatah yang selalu saya dengar, live life to the fullest, maksudnya manfaatkanlah masa, ruang, peluang kita ada sebaiknya supaya satu hari nanti kita tidak akan menyesal. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Moga video ini dapat memberikan inspirasi maupun motivasi kepada adik-adik di sekolah terutamanya, atau mungkin kepada sesiapa sahaja yang menonton video ini.
Akhir kata, selamat maju jaya. Moga Allah mempermudahkan urusan kita semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah, selain daripada berkat doa ibu bapa saya, tunjuk ajar daripada guru-guru dan rakan-rakan serta sokongan orang sekeliling, antara rahsia kejayaan saya sehingga kini adalah sifat tidak mudah berputus asa di dalam diri saya. Kadang-kadang berada di jalan kegagalan, saya rasa buntu, saya rasa stres, tapi saya tidak pernah berputus asa. Saya tetap meneruskan perjuangan dan berusaha untuk mencapai cita-cita saya kerana saya yakin dan percaya dengan secebis usaha ni saya akan dapat apa yang saya ingini. Selain daripada itu, sifat optimis dalam diri saya juga telah banyak membantu saya sehingga kini. Dari dulu lagi saya sentiasa yakin dengan kebolehan diri saya. Saya sentiasa yakin yang saya akan dapat mencapai segala impian saya. Saya tak pernah kisah perkara-perkara negatif dalam hidup saya dan sentiasa fokus untuk berubah menjadi lebih baik dan mencapai segala impian saya. Akhir sekali, antara perkara yang banyak membantu saya sehingga kini adalah matlamat hidup saya. Dari dulu lagi, saya tahu apa matlamat saya, apa visi dan misi saya, apa yang saya ingini dalam hidup ini, yang mana membakar semangat di dalam diri saya untuk terus berusaha. Kerana persekitaran pembelajaran di Korea ni sangatlah efektif dan memberikan impak positif kepada saya. Bagi sesetengah orang, maybe agak susah untuk adapt dengan persekitaran pembelajaran kat sini. Tapi as anda sentiasa berhubung rapat dengan pensyarah dan rakan-rakan yang lain mengenai pembelajaran anda, tak ada masalah untuk anda adapt dengan persekitaran pembelajaran di sini. Sebenarnya saya sangatlah berharap supaya lagi ramai pelajar Malaysia yang berminat untuk belajar di Korea Selatan. Maybe belajar di sini tak sama macam belajar di Malaysia, tapi saya yakin banyak benda yang kita dapat pelajari di Korea Selatan dan dapat diterapkan di Malaysia pula.